Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin muslimin, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dengan izinnya kita dapat bangkit dan bangun sekali lagi pada hari ini, menyambung semula episod ataupun siri kehidupan kita. Berdoalah tuan-tuan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kaki-kaki kita seperti mana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ataupun ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, ataupun yang bermaksud, wahai zat ataupun Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati manusia, thabbit, tetapkanlah ataupun teguhkanlah hati-hati kami, ala dinika, di atas agamamu, wa ala ta'atika, dan di dalam melakukan ketaatan kepada engkau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, di antara doa yang kerap dan selalu diulang, dibaca dan ditanya dan selalu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa ini. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sebab kenapa baginda mengulang atau kerap membaca dan menyebut doa ini, kenapa Nabi seakan-akan takut sehingga banyak menyebut tentang ya muqallibal qulub. Di dalam hadis itu dinyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya hati-hati manusia ini berada di antara jari-jari Tuhan, bainal asabi'ir rahman. Sesungguhnya, kata Nabi, hati-hati kita ini berada di antara jari-jari Tuhan, bainal asabi'ir rahman, yang mana kata Nabi yuqallibu kaifa yasha. Allah boleh membolak-balik, yuqallib, boleh merubah dan menukar, memusin hati-hati manusia ini kaifa yasha, seperti mana yang dia inginkan ataupun dia kehendaki. Sebab itu tuan-tuan, untuk istiqamah, untuk kita tetap dan di atas jalan ketaatan ini, kita hendaklah banyak berdoa supaya Allah tidak memusingkan hati-hati kita tergelincir daripada melakukan ketaatan. Hadirin mukminin, kita sambung balik tadabbur ataupun huraian daripada ayat-ayat pilihan, yang mana hari ini kita nak baca daripada surah Al-Furqan. Ayat yang kita pilih adalah daripada surah Al-Furqan, ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23, yang mana seperti mana yang kita tahu, surah Al-Furqan ini juzuk yang ke-19. Juzuk yang ke-19. Pada ayat yang ke-23 ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Maksudnya, dan kami tujukan perbicaraan kepada mereka. Mereka di sini merujuk kepada orang-orang kafir. Apa yang telah mereka kerjakan, min amal, daripada amal kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam ayat ini, wa qadimna ila ma 'amilu min amal. Kami bentangkan dan kami berikan kepada mereka, kami tunjuk kepada mereka, yakni orang-orang kafir, segala amal kebaikan, perbuatan baik, pekerjaan baik yang mereka sangka baik, yang telah mereka kerjakan daripada kehidupan dunia mereka.
Maksudnya pada hari akhirat esok Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan semula, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan semula orang-orang kafir dan ditayangkan kepada mereka segala kebaikan dan juga amal saleh yang mereka lakukan di dunia, seperti bersedekah, membantu orang yang susah dan sebagainya. Tetapi Allah menyebut di dalam ayat yang sama, faja'alnahu haba'an manthura. Tetapi akhirnya kami jadikan amal-amal kebaikan mereka itu sebagai debu yang berterbangan. Segala apa yang mereka lakukan di dunia, kebaikan yang mereka buat, kebajikan yang mereka buat, telah ditukar oleh Allah menjadi debu yang berterbangan. Okey. Dalam ayat ini para ulama menyebut bahawa di antara faedah yang besar yang boleh diambil dan dipelajari daripada ayat ini, kepentingan dan kebesaran tauhid. Kepentingan dan kebesaran tauhid. Maksudnya segala kebaikan, kebajikan yang dilakukan oleh manusia yang tidak mentauhidkan Allah. Dalam erti kata yang lain, kebaikan yang dibuat oleh orang kafir, kesemuanya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala penat lelah kebajikan dan kebaikan yang mereka lakukan tidak ada nilainya di sisi Allah. Ini adalah gambaran yang disebut di dalam Al-Quran apa yang akan berlaku ke atas orang-orang kafir. Ini satu kerugian yang sangat besarlah. Kita tak boleh nafikan bahawa sebahagian daripada orang-orang kafir ini memang ada melakukan kebaikan. Dan boleh dikatakan di dalam satu dua perkara mungkin kebaikan dan kebajikan yang dilakukan oleh orang kafir itu mengatasi apa yang dibuat oleh orang Islam sendiri. Sebab tu kita tengok dalam kehidupan kita adanya NGO-NGO, persatuan-persatuan, pertubuhan-pertubuhan yang digerakkan oleh orang kafir dalam melakukan kebajikan. Lebih menarik, pertubuhan atau persatuan yang dimiliki oleh orang kafir ini, mereka melakukan kebajikan tanpa mengira kaum. Memang dari sudut kebajikan, charity, kebaikan ni kita tak nafikan mereka bagus. Lepas itu kita tengok macam orang kafir, persatuan Bulan Sabit Merah, persatuan kebajikan dunia ni, mereka tolong hantarkan ke negara orang Islam. Dan kita juga ada kawan-kawan daripada kalangan orang bukan Islam yang baik, orang kafir yang baik, kita tak nafikan. Tetapi kita kena ingat akhir kepada cerita ataupun akhir kepada kehidupan mereka itu, segala kebaikan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kerana asas yang paling utama, tauhid, akidah, iaitu mengesahkan Allah, tidak dipenuhi oleh mereka. Amalan yang banyak, yang menggunung, yang besar, yang tidak terhitung, yang mereka lakukan. Ada sebahagian orang kafir yang buat yayasan, seperti kita tengok baru-baru ini, jutawan orang kafir menderma begitu banyak untuk membantu mangsa-mangsa yang terlibat dengan bencana alam, penyakit dan sebagainya. Tetapi kesemuanya itu akhirnya tidak bermanfaat, tidak bernilai, dan mereka akan dicampak ke dalam neraka. Okey? Kita tengok juga perkara yang sama disebut oleh Allah dalam suratul Kahfi. Tadi surah Al-Furqan ayat 23. Tuan-tuan juga boleh balik buka perkara yang sama dalam suratul Kahf, suratul Kahfi. Kita kemarin hari Jumaat kita baca suratul Kahf. Dalam suratul Kahf ataupun kita sebut suratul Kahfi, pada ayat 103 hingga 106
juga menyebut benda yang sama. Ini penting tuan-tuan, sebab itu kita kata tauhid akidah lebih besar daripada segala-gala yang ada dalam hidup ni. Kadang-kadang kita ni terpersona, tengok orang kafir tu baik, tengok orang kafir tu bagus, tengok orang kafir tu banyak menderma, tengok orang kafir tu banyak menolong, kita pun sayang, baguslah kan, kita pun respect, hormat. Tapi kita kena ingat, selagi mana tidak ada tauhid, dia tidak mengikrarkan syahadah, kebaikan itu adalah sesuatu yang sia-sia. Allah sebut apa dalam suratul Kahfi, tuan-tuan duk rajin baca, mungkin jumpa ayat ini yang Allah sebut. Kalau tuan-tuan, saya baca terjemahannya, tapi tuan-tuan mungkin akan pernah baca dalam ayat suratul Kahfi, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ayat tu dia bunyi di situ, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, mahukah kamu kami khabarkan tentang siapakah orang yang paling akhsarin a'mal, orang yang paling rugi amalan perbuatannya, orang yang sia-sia amal usahanya di dalam kehidupan dunia. Allah kata, mahukah kamu kami beritahu siapakah orang yang paling rugi, yang paling malang. Sebab apa dia paling rugi ataupun paling malang? Sebab di dunia dahulu mereka melakukan banyak amal kebajikan, mereka banyak melakukan kebaikan. Maksudnya di dalam kehidupan dunia mereka telah menanam hasil yang banyak, tetapi apabila sampai masa untuk mereka menuai amalan tersebut, iaitu sedang mereka menyangka mereka itu betul, mereka itu melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala cerita mereka kufur dan engkar dengan ayat Tuhan mereka. Dalam masa mereka melakukan kebaikan yang mereka sangka baik itu, mereka melakukan kebajikan di dunia, tetapi mereka ini orang yang engkar, kafir, kufur. Apabila mereka bertemu dengan Tuhan mereka, gugurlah amal mereka. Maka akibatnya kami tidak memberikan sebarang timbangan untuk menilai amalan mereka pada hari kiamat. Dan balasannya adalah neraka jahanam, disebabkan mereka kufur engkar dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasulku sebagai bahan ejekan. Dalam ayat itu Allah kata apa? Orang yang paling rugi ini orang yang banyak melakukan kebaikan di atas sangkaan mereka. Mereka annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka mereka melakukan kebaikan di atas sangkaan. Tetapi dalam masa yang sama mereka itu mengkufuri ayat-ayat daripada Tuhan mereka dan mengingkari pertemuan dengan Tuhan mereka. Maka Allah kata fahabitat a'maluhum, fahabitat, maka kami batalkan amalan-amalan mereka. Jadi pada ayat dua ayat yang kita baca ni dalam surah Al-Furqan dengan suratul Kahfi ni jelas kepada kita tuan-tuan bahawa ada sebahagian daripada manusia yang mereka melakukan kebaikan, mereka melakukan amalan, tetapi apabila sampai kepada hari pembalasan, hari untuk mereka menuai hasil, mereka mengambil apa yang telah mereka lakukan, kesemua amalan itu menjadi debu yang berterbangan, dibatalkan oleh Allah, dan mereka tidak melihat kesan daripada amalan mereka itu, melainkan sia-sia semata-mata. Ini apa yang disebut di dalam dua ayat yang kita baca. Kemudian Allah juga menyebut di dalam surah Ibrahim, surah Ibrahim ayat 18. Tuan-tuan juga boleh balik buka surah Ibrahim ayat 18. Bandingan segala kebaikan, amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang kafir terhadap Tuhannya. Ni Allah sebut, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum. Allah kata amalan yang dibuat oleh orang kafir, yang dilakukan oleh mereka yang kafaru bi rabbihim, yang mereka kufur kepada Tuhan mereka, apa dia?
karamadin, seperti debu. Ramad, seperti debu. Pasal itu kita perkataan Ramadan tu, bulan Ramadan tu kan, dia ada kaitan dengan perkataan ramad, debu tu kan. Nanti kita cerita kenapa Ramadan tu ada kaitan dengan debu, perkataan debu tu. Okey, jadi Allah kata amalan orang kafir itu seperti abu, seperti abu, debu yang diterbangkan angin pada hari ribut yang kencang. Allah bagi perbandingan. Nak tengok apa jadi pada amalan orang yang kafir, kebaikan yang dibuat oleh orang kafir, kebajikan yang dibuat oleh orang kafir, sedekah dan segala-galanya, kamu lihatlah keadaan debu yang diterbangkan oleh angin pada hari ribut yang kencang. Mereka tidak memperolehi sesuatu manfaat daripada apa yang mereka usahakan. Ini secara jelas disebut oleh Allah. Apa yang mereka lakukan, kebaikan itu tidak membantu, menolong dan menyelamatkan mereka. Inilah orang yang paling malang dan orang yang paling celaka, binasa pada hari akhirat. Mereka sangka kebaikan mereka, bantuan pertolongan yang mereka buat boleh menyelamatkan diri mereka, memasukkan mereka ke dalam syurga. Tapi Allah kata apa? Sesungguhnya segala yang mereka lakukan itu tidak memberikan manfaat. Surah Ibrahim ayat 18. Pasal itu tuan-tuan, kita sebut apa? Ni tuan-tuan kena ingat. Dan saya selalu juga mengulang benda ni. Kebaikan yang paling besar, ma'ruf yang paling besar adalah tauhid, akidah. Kebajikan yang paling besar. Bila orang tanya kita, apakah kebajikan yang paling besar, ma'ruf yang paling besar, kebaikan yang paling besar, nombor satu adalah tauhid. Sebab itu dalam Islam, syarat diterimanya amalan itu dua. Satu, ikhlas. Maksudnya apa? Tauhid. Yang kedua, mengikuti cara Nabi SAW. Pasal itu orang kafir ni kemungkinan dia ikhlas. Tetapi dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga tengok tadi dalam surah Al-Furqan ayat 23. Kemudian kita juga baca benda yang sama dalam suratul Kahfi ayat 103 hingga 106. Kemudian hal yang sama diulang oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat 18. Kita juga boleh baca dengan lebih jelas, lebih terang. Tuan-tuan balik tengok, balik buka surah An-Nur ayat 39. Benda yang sama juga Allah ulang. Kita dah dapat 4 ayat. Surah Furqan 23, surah Kahfi 103 hingga 106, surah Ibrahim ayat 18 dengan surah An-Nur ayat 39. Konten yang sama, menjelaskan tentang akhir kepada segala kebajikan, kebaikan, amalan, segala perkara baik yang dibuat oleh orang kafir yang tidak diikuti dengan tauhid adalah sia-sia. Kita tengok surah An-Nur ayat 39. Dan orang yang kafir, kita baca terjemahannya untuk nak meringkaskan waktu kita. Dan orang yang kafir, amalan mereka seperti fata morgana. Ini Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 39. Sarab. Allah kata walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Tadi karamadin. Ayat yang sebelum Ibrahim tadi seperti debu. Surah An-Nur 39 kasarab. Sarab ni apa? Fata morgana. Fata morgana ni macam mana? Dia waktu kita hangat terik tengah hari tu, waktu panas tu, kita tengok atas jalan raya atau atas jalan atau di padang pasir lah, kita akan nampak macam ada ayam. Sarab, kita akan nampak macam ada ayam. Umpama seperti biasan matahari itulah. Tapi kita pun larilah pi. Dalam keadaan kita dahaga ni Allah Ta'ala buat perumpamaan, perbandingan. Pasal itu dia guna perkataan
ka, bukan perkataan, huruf kaf. Huruf kaf. Kaf, kalau orang belajar bahasa Arab, kaf tu dia ada tu tashbih, dia untuk nak mempermisalkan, seumpama, seperti, seolah-olah. Seolah-olah. Jadi kita nampak seakan-akan, seolah-olah, seperti, macam ada ayat. Tapi adakah benda tu ayat? Tak. Dia hanyalah bayanganlah, dia hanyalah bila kita pi, kita nak pegang atau nak ambil, tak ada. Allah kata demikianlah amalan orang kafir. Dia duk nampak macam ada, duk berasa macam duk nampak ayat tu dekat tu. Bila dia pergi nak ambil ayat tu, pergi nak minum ayat tu, nak pegang ayat tu, tak ada. Dia tertipu. Tuan-tuan, ingat, yang paling rugi ni duk berasa macam banyak, duk berasa macam hebat, duk berasa macam selamat, tapi hakikat yang sebenar tak ada apa. Bukan sahaja orang kafir, dia ada satu lagi kelompok yang juga seakan-akan ataupun kita kata nak jadi sama macam kes tu, ahlul bid'ah. Kan? Mereka buat satu amalan yang tak diajar oleh Nabi di atas sangkaan baik. Samalah, kan? Sama dari sudut apa? Dari sudut kedua-duanya ditolak. Amalan itu baik bukan kerana Allah dan Rasul yang kata baik, tetapi di atas sangkaan mereka kata baik. Mereka kata benda tu baik. Bila ditanya di mana dalil kata benda tu baik, dia kata dalil tak ada, tetapi pandangan kami, perasaan kami tengok benda ni baik. Adakah Allah akan bagi pahala? Allah akan bagi pahala di atas apa yang dia suruh. Tuan-tuan, saya tak tahulah. Saya bagi contoh ni, mungkin boleh terima, mungkin boleh tak terima. Satu orang tuan-tuan panggil buat satu kerja. Tuan-tuan suruh dia buat satu kerja. Dia ni yang pi rajin lebih. Kan? Dia rajin lebih. Tuan-tuan panggil mai gunting, mai apa, potong rumput. Tuan-tuan mai potong rumput. Dia mari-mari tengok rumah tuan-tuan ni. Dia kata rumah ni kena tukar cat lain ni. Kan? Adalah 2-3 benda dia mai. Di atas dia buat kediri. Tak ada siapa suruh. Dia pergi, dia rasa benda ni kena buat, benda ni kena tukar ni, benda ni kena repairing, benda ni. Kita panggil dia di atas satu bab, kita suruh dia di atas satu bab. Dia pun buat lah. Lepas tu dia hantar mobil kat kita. Dia tadi saya telah tukar pipe, saya telah tukar cat, saya telah tukar pintu, saya mai tengok. Kita kata, siapa suruh hang buat ni? Aku nak bayar, aku suruh ya. Dia kata betul lah tuan suruh saya main potong rumput. Tapi saya duk berasa kata bukan takat rumput saja nak kena pesah ni, 2-3 tempat lagi saya nak pesah. Kita akan kata dekat dia, atas oleh kerana hang kediri buat, hang kedirilah bayar. Melainkan tuan-tuan ni jenis baik lebih, tak apalah dah buat saya bayar lah. Tapi kita akan pegang di atas apa yang kita suruh ya. Maka sebab itu agama dia bukan boleh di atas sangkaan. Dia akan boleh. Bila Tuhan kata 2, kita buat 2. Kita tak boleh sangkaan, tak apalah lebih sikit pun bagus. Tak boleh. Pasal Tuhan akan bayar takat 2. Takat dia suruh. Tuhan akan balas takat apa yang dia titah perintahkan. Selebih daripada tu yang kita pandai, yang kita annahum yuhsinuna sun'a, di atas sangkaan kita itu baik, yang tu kita ambil lah di atas sangkaan tu. Maka sebab itu hadirin mukminin, dalam surah An-Nur ayat 39 ni, orang kafir ini mereka sangka seperti mana fata morgana. Lalu mereka pergi, kata Al-Quran, mereka pergi ke tempat tersebut. Tetapi bila mereka sampai ke tempat yang mereka sangka adanya air itu, tidaklah didapati adanya air, melainkan ia hanyalah sesuatu yang berbentuk sangkaan, berbentuk tipuan. Demikianlah keadaan orang kafir. Mereka tidak mendapat faedah daripada amalan mereka sebagaimana mereka sangka amalan itu memberikan manfaat.
dan dia tetap mendapati hukum di Allah di sisi amalnya, lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya serta membalasnya, dan Allah itu amat segera perhitungannya. Kan? Okey? Jadi hadirin mukminin, di dalam ayat surah Al-Furqan 23 yang menjadi topik perbincangan kita, pentingnya kita menyebut berkaitan dengan tauhid. Jangan fokus pada orang kafir semata-mata. Jangan fokus pada orang kafir semata-mata. Ketiga empat ayat tadi ni juga termasuk di dalam perbincangannya seperti yang disebut oleh para ulama, orang Islam yang bagaimana? Jangan lupa. Pertama, kalau tuan-tuan tanya ni orang kafir buat ni baik ni kan, orang kafir, tuan-tuan, pertama orang kafir kalau dia buat baik kat kita, kita buat baik baliklah kat dia, tak ada masalah. Dan kalau orang kafir bagi apa-apa kat kita, ada juga saya dengar orang kafir bagi duit buat masjid, orang kafir bagi duit untuk kebajikan, orang kafir derma apa semua, tuan-tuan ambil lah, tak ada masalah. Dari sudut hukum menerima bantuan sumbangan orang bukan Islam, tak ada masalah. Selagi mana benda tu tak melibatkan soal akidah, soal apa dia ni, dia main bagi sumbangan, dia kata saya ingat nak kutip buat masjid ni saya nak bagi 10,000, ada. Dia duduk dalam komuniti kita, dia bagi sumbangan, dia bagi derma, dia bagi pertolongan. Kita sebagai orang Islam, dari sudut hukum kita boleh terima. Boleh terima, tak ada masalah. Okey. Tetapi kita juga kena ingat, kebaikan yang dibuat oleh orang kafir ni, kebaikan yang dibuat oleh orang kafir ni tidak memberi manfaat pada dia di akhirat. So kalau dia tanya kita lah, orang kafir yang buat baik ni, dia tanya kalau dia mati tak ada apa, tapi dia baik, dia baik. Asas baik tu tauhid. Allah sebut jelas, innad din indallahil Islam. Agama yang Tuhan terima Islam. Pasal itu Nabi fokus dia tarik orang masuk Islam. Saya bagi contoh yang tuan-tuan semua duk ingat, tuan-tuan semua tahu dah, tuan-tuan semua pun duk hafal dah. Kita ambil manusia yang paling baik dengan Nabi, paling baik dengan Nabi, jaga Nabi, mengasuh Nabi, bela Nabi, Abu Talib. Abu Talib, tuan-tuan semua tahu, selalu kita bagi contoh ni Abu Talib. Dia buat baik dengan Nabi, tetapi kebaikan itu tak memberikan kesan pada dia. Nabi cuba nak bantu dia, kan? Kita baca di hujung-hujung ayat dia, Nabi cuba nak bantu dia. Dengan Nabi pergi jumpa dia, Nabi pujuk untuk kali yang terakhir supaya dia masuk Islam. Barulah segala kebaikan dia tu diterima, segala jasa dia tu Allah ambil kira. Tapi dia tak masuk Islam, dia tak mau ikut. Akhirnya tak dapat nak diselamatkan. Nabi cuba doa untuk dia diselamatkan, sehingga Allah turun ayat tegur. Nabi kata tak boleh, Abu Talib ni tak boleh nak buat apa dah, tak boleh diselamatkan. Lebih daripada tu, kalau tuan-tuan tengok kisah Nabi Ibrahim dengan ayah dia dalam Sahih Al-Bukhari, macam mana dia bangkit di hari akhirat, dia bertemu dengan ayah dia di hari akhirat. Nabi Ibrahim bertemu dengan ayah dia yang kita sebut sebagai Azar tu, yang kita yang kita kenali, Al-Quran menyebut Azar tu. Jumpa dengan bapak dia, jumpa dalam ramai-ramai tu. Nabi Ibrahim bertemu dengan ayah dia di padang mahsyar. Kemudian dia kata dekat ayah dia, kenapa tak mau ikut dia? Dulu masa dia ajak, ayah dia antara orang yang buat berhala. Dia kata, okey tak apalah, sekarang nak ikut. Nampak? Sekarang nak ikut. Nabi Ibrahim ajak di dunia, dia tak ikut. Bila dibangkitkan pada hari akhirat, dia kata dia akan ikut. Biasalah, dia dah nampak semua, dia nak ikut lah. Yang menyesal tak ada guna ni. Tetapi tak boleh, sebab syarat dia mesti di dunia.
Apa yang berlaku? Kan kita baca dalam hadis tu, Allah telah tukar. Sebab Nabi Ibrahim tak mau ayah dia masuk dalam neraka dalam bentuk ayah dia. Nanti dia juga malu. Pasal apa? Orang tengok ni bukan ayah Nabi Ibrahim ke? Macam mana ayah Nabi Ibrahim boleh masuk dalam neraka? Dia malu. Dan dia kata Allah dah janji tak mau bagi dia malu. Kalau masukkan ayah Nabi Ibrahim dalam neraka dalam bentuk asal macam yang orang tahu, orang kenal, dia akan tumpang malu pasal dia anak. Allah tukar bapa Nabi Ibrahim tu menjadi binatang. Tukar jadi binatang, baru campak dalam neraka. Saya bukan nak cerita tajuk tu, saya nak cerita poin apa. Dia nak ikut Nabi Ibrahim di padang mahsyar tu. Dia tak ikut masa di dunia. Sebab itu ketika mana di dunia tu perhitungan yang terakhir, Nabi Ibrahim dia tak boleh lah kan? Ini perkara yang paling penting. Okey. Kemudian kita juga nak sebut tuan-tuan, selain daripada orang kafir tadi kita tak sebelah, orang Islam juga kena pastikan, dan benda ini kerap diulang, kerap disebut, kerap diingatkan. Apa dia? Orang Islam, saya dengan tuan-tuan semua ni, tuan-tuan lah yang sebenarnya, bukan saya, tuan-tuan lah yang sebenarnya, yang rajin buat amalan ni, yang banyak buat amalan ni, yang banyak melakukan ibadat ni, yang tiap-tiap tahun pergi umrah, berapa kali dah pergi haji, sedekah beratus-ratus ribu, tanah bergelung-gelung, banyak kebaikan dah, yang jadi guru lah, yang jadi macam-macam tuan-tuan buat ni. Make sure, tolong pastikan, yang tadi pun bangun tahajud, yang sebelum tidur pun baca Quran, berapa juzuk dah khatam, tolong pastikan jangan bercampur amal itu dengan syirik. Jangan. Pasal itu kadang-kadang sedih masih ada yang duk mari masjid, yang pakai lebat, yang pakai serban, yang pakai jubah, kan? Yang rajin buat umrah, yang rajin sedekah, rajin mengaji, rajin beramal saleh, tetapi mencampurkan dengan syirik. Habis tuan-tuan, orang putih kata burn, hangus. Saya bagi contoh. Ada amalan-amalan orang kita. Sebab apa? Syirik ni dia macam yang kita sebut tadi dah, dia membatalkan segala semayang kita tu, puasa kita tu, bacaan Quran kita tu, sedekah kita tu batal. Dia jadi macam orang kafir lah. Kita semayang duk berasa banyak aku semayang ni, duk berasa banyak aku baca Quran ni, bila kita bangkit di hadapan Allah tak ada. Pasal apa? Allah sebut dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Kadang-kadang kita jumpa orang, tuan-tuan pun biasa jumpa lah, tengok muka bagus, ada nur, dahi hitam, janggut, pakai jubah lah, pakai serban, dah serban atas kepala, selendang lagi kot atas ni, oh bagus. Dia tak beli kereta baru, dah second hand tapi baru ambil lah. Dia kata kena pisah. Pisah apa? Dia kata kena bawa pergi mandi-mandi dengan tok-tok guru kita. Bukan Cina Goh tu yang petua, bukan Vimal Hindu tu yang petua. Yang petua ni siapa? Tok-tok lebay ni. Dia kata kena bawa pergi mandi-mandi dengan tok-tok guru kita. Dah mandi apa? Mandi buang-buang ni lah kereta baru ni, buang-buang sel badi ke apa ke. Ni kot saat ni jadi bawa kot jalan accident. Allahu Akbar. Apa cerita ni? Dia tanya nak pergi mana ni? Dia tak baru balik sembahyang subuh. Dia baru balik sembahyang subuh, dia pergi petua kita mandi buang sel. Cek-cek tengok yang duk buat kerja ni Tok Zami. Lepas habis Tok Zami buat mai-mai tok guru. Marah depa. Tapi betul. Jurih kereta pusing mai jurih, sekali jurih baca doa ni, sekali jurih baca doa ni. Jadi tuan-tuan, ini yang kita kata mencampur adukkan amalan saleh dengan amalan khurafat. Apa kesannya? La in asyrakta la yahbatanna. Kalau orang belajar bahasa Arab dia akan nampak
penekanan taukid tu. Bagaimana Tuhan stres pada ayat tu, la yahbatanna, dia guna lam, dia guna nun, ada dua lam dengan la yahbatanna amalu, Allah akan membatalkan amalan-amalan yang mereka lakukan. Wal takunna minal khasirin, dan jadilah mereka itu daripada kalangan orang-orang yang rugi. Rugi ni orang yang macam mana? Rugi ni apa, siapa dia? Rugi ni orang yang kena tipu lah, orang yang tertipu. Orang yang sangka akan boleh habuan, orang akan sangka boleh untung, tak tahu mai hari yang sebenar tak boleh apa. Itu orang rugi. Orang rugi aku kena tipu kan? Kena tipu. Kita tertipu dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Walau bagaimanapun tuan-tuan, untuk menjelaskan kepada kita juga, orang-orang kafir ini kalau mereka buat baik, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ni tuan-tuan kena dengar jugalah, pasal ni pun penting juga. Orang kafir, kita kata tadi, dia kalau buat baik akhirat dia tak boleh apa, tapi di dunia takkan dia tak boleh apa juga. Okey. Dalam hadis Muslim, apa jadi pada kebaikan orang kafir tadi? Kita tak nafikan kan, kita sebut di awal tadi, berapa kali kita ulang, orang kafir ni memang ada buat baik, dan kita setengah-setengah tu lebih suka berkawan dengan orang kafir daripada orang Islam. Dia kata, saya kalau nak berniaga saya cari Cina, saya kalau nak berniaga saya cari orang bukan Islam, pasal kalau orang Islam ni dia menipu. Tak tahulah, orang Islam ni macam-macam, malah lah apalah. Saya kalau nak bagi kerja, saya bagi kerja kat Cina buat kerja betul, orang Islam ni tak boleh pakai. Tak tahulah. Tapi memang ada orang Islam yang bermasalah, dan ada orang bukan Islam yang baik. Itu biasalah, kadang-kadang perangai sifat dia dan sebagainya. Okey. Macam kita pergi Arab lah. Tak sangka aku Arab perangai lagu ni. Bukan Islam, Arab. Jadi tuan-tuan jangan kait dengan agama, kaitkan dengan perangai dia. Bukan semua Arab macam itulah, bukan semua Melayu macam tu kan. Okey. Dalam hadis, Allah ni adil. Nabi kata, inna Allah la yazlimu mu'min hasana yu'ta biha fid dunya wa yuza biha fil akhirah. Allah deal dengan kita orang Islam. Tuan-tuan buat baik, Allah bagi di dunia dan Allah bagi di akhirat. Pasal itu saya kata salah satu cara nak jaga diri dan keluarga, buat baik. Pasal bila kita buat baik, kebaikan itu akan menjaga kita dan keluarga kita. Kalau tuan-tuan tak percaya, baca dalam suratul Kahfi kan, cerita Nabi Musa dengan Khidir kan, dalam suratul Kahfi kan, Nabi Musa dengan Khidir tolong anak yatim buat dinding untuk anak yatim tu. Sebab apa? Kebaikan ibu dengan ayah anak yatim tu. Bukan anak yatim tu yang baik, tapi kebaikan. Tengok tuan-tuan, kebaikan kita memberi kesan kepada keturunan kita. Tuan-tuan buat baik, siapa yang dapat manfaat? Bukan tuan-tuan saja, dia mengalir pergi kebaikan itu. Kata ahli tafsir, yang baik itu ibu dengan ayah dia, tapi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk tolong anak yatim tu kerana kebaikan yang dibuat oleh mak ayah dia. Bagus ya, nampak? Tuan-tuan buat baik, mungkin tuan-tuan dapat, tapi kebaikan itu mengalir sampai anak cucu tuan-tuan. Orang mukmin ni Allah kata, Nabi sebut yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah balas di dunia dan Allah balas di akhirat. Itu orang beriman. Untung dua. Di dunia dia dapat manfaat, dia dapat faedah, dia dapat kesan kebaikan dia, dan satu lagi di akhirat, of course lah, dia akan dapat balasan pahala syurga apa semua tu. Wa ammal kafir, tetapi orang kafir yang buat baik, tadi kita dah baca nas, dia tak dapat manfaat di akhirat. Di akhirat jelas dia tak dapat. Tuan-tuan jangan duk buat ni pula uah pula. Dia kata, aku nak tanya hang, aku tengok hang pergi mengaji kerap sangat, rajin pergi ikut kuliah. Dia kata orang Cina, orang Hindu yang baik-baik ni esok mati masuk neraka ke macam mana? Bagus depa ni. Aku pun tak berani nak kata lah. Amboi, yang pergi mengaji apa? Dia duk buat tak berani nak kata. Depa masuk neraka ke? Nak tak tahulah, kita tunggu Tuhan lah. Tak. Orang kafir memang neraka, baik lagu mana pun neraka, khalidina fiha, mereka kekal. Itu jelas, tak payah duk apa dia ni, tuan-tuan tak berani nak cakap. Tak apalah, takkan aku nak bagus dia ni, bagus.
Dia masuk neraka, dia masuk neraka, itu di akhirat. Tak ada maaf bagimu. Orang kafir ni lagu mana baik pun tak ada maaf, dia masuk neraka. Kerana pasal apa? Kebaikan dia yang lain itu tak boleh mengatasi kejahatan, kemungkaran yang paling besar. Tadi kita kata ma'ruf yang paling besar tauhid, mungkar yang paling besar bukan berzina, mungkar yang paling besar bukan berjudi, mungkar yang paling besar bukan tak tutup aurat, mungkar benda buruk yang paling besar syirik. Tuan-tuan kena bagi clear. Kena bagi clear. Mungkar yang paling besar mensyirikkan Allah. Tetapi dalam hadis ni Nabi kata wa ammal kafir fayut'am bihasanat ma'amila biha lillah fid dunya. Allah akan bayar kebaikan yang dibuat oleh orang kafir dengan balasan dunia. Maksudnya berdasarkan hadis Muslim ni, semua kebaikan orang kafir itu Allah balas juga, tetapi balas dengan kebaikan dunia, kesenangan dunia. Dia sebut bagi makan di dunia. Orang kafir ni dia dapat dia punya imbuhan dia, balasan dia tu, keuntungan dia tu di dunia. Pasal tu kita tengok orang kafir, dunia memang dia dapat. Hatta idza afdha ila al-akhirah lam takun lahu hasanah. Tuhan bayar habis, Tuhan clear habis segala kebaikan dia tu, Tuhan bagi di dunia ni siap. Lam takun lahu hasanah yujza biha, sehinggalah tak ada lagi kebaikan di akhirat. Kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Kata An-Nawawi, kita tutup kelas kita dengan perkataan Al-Imam An-Nawawi. Kata Al-Imam An-Nawawi ketika dia mensyarahkan hadis ni, kata An-Nawawi rahimahullah yang meninggal tahun 676, dia karang satu kitab syarah Sahih Muslim. Segala hadis-hadis dalam Sahih Muslim tu dia karang, dia syarah. Kata dia, seluruh ulama ijma' sepakat bahawa orang kafir setelah dia meninggal dunia. Pasal itu tuan-tuan, kita kena usaha pulun pergi dakwah dia supaya masuk Islam. Bukan masuk parti kita. Masuk Islam. Sebab ni kempen dia masuk parti kita kan. Tak, jangan. Ada juga orang kafir yang mimpi jumpa Nabi tapi dia tak masuk Islam lagi. Seakan dia dah jumpa Nabi tapi dia tak masuk Islam lagi. Dia nak jumpa siapa pun tak tahu. Okey? Tapi saya nak cerita kat tuan-tuan ni sikit je. Saya nak cerita kat tuan-tuan, Nabi kan selalu saya baca hadis ni, tuan-tuan pun saya ingat hafal dah. Ingat tak? Nabi SAW dia dengar satu budak remaja syabab fata Yahudi yang nak mati. Dia pergi jumpa. The last hayat dia tu dia pergi jumpa. Dekat nak mati dah. Tengah duk habis nak habis umur. Nabi pergi, Nabi kata kat dia qul la ilaha illallah. Nabi kata kat dia sebut la ilaha illallah. Nabi suruh dia mengucap. Nabi suruh dia mengucap dekat nak mati ni. Kita orang Islam kan diajak suruh talqin. Suruh mengucap. Dia tengok ayah dia kan dalam hadis tu, ayah dia kata ati' Abul Qasim. Taat ataupun sebutlah apa yang disebut oleh Abul Qasim. Nabi lah sebut. Mungkin dia tengok ayah dia nak dapat restu ke, nak dapat arahan ayah dia. Ayah dia kata kau sebut. Dia pun sebut. Dia mati. Ni rezeki ni, dia mati. Nabi kata alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Nabi kata segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan budak tu. Maksudnya Allah telah menghidayahkan, memberikan taufik kepada budak tu, dan Allah selamatkan dia daripada neraka. Andai kata kalau dia tak sebut last word dia la ilaha illallah, dia sama macam orang kafir lain, dia masuk neraka. Kata An-Nawawi, tengok. An-Nawawi kata sepakat ulama bahawa orang kafir setelah meninggal dunia dia tidak mendapat sebarang balasan, pahala dan kebaikan di akhirat. Tak dapat langsung, satu pun tak ada. Sepakat, tak ada ulama menyelisihi bab ni. Dia tidak mendapat apa-apa balasan di atas kebaikan yang dia lakukan di dunia. Kerana apa? Kerana kebaikan itu telah dibalas di dunia. Di akhirat kosong. Ini juga menunjukkan rahmat Allah. Pasal itu bila kita sebut, tuan-tuan belajar kan, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Salah satu nama Allah Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Yang Maha Pemurah. Kita terjemah pemurah lah. Tuan-tuan faham maksud dia? Allah bila dia memberikan rezeki, dia memberikan nikmat dunia,
Dia bagi ammah. Dia tak bagi khassah. Dia tak bagi khusus untuk orang Islam. Kalau dia bagi khusus untuk orang Islam, mati kebuloklah orang kafir. Tetapi oleh kerana pasal apa Allah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tertanya-tanya atau ada orang tanya pasal apa orang kafir dapat nikmat, orang kafir hebat, kaya, tuan-tuan jawab kerana Ar-Rahmannya Allah. Kerana Ar-Rahmannya Allah itu, dia tak memilih warna kulit, dia tak memilih agama. Orang yang tak pernah sujud pun dia bagi, sebab Ar-Rahman, Ar-Rahman. Maka sebab itu hadirin mukminin, tapi Ar-Rahim untuk kita lah. Ar-Rahim itu khas untuk kita. Ar-Rahman tu merangkumi semua. Sebab apa? Tuan-tuan jangan pula dengki. Ish, dia dapat dunia. Tuan-tuan, dunia ni, tuan-tuan jangan berdengki dengan sesama manusia. Orang kafir dapat dunia ni pasal apa? Kerana dia tak ada nilai di sisi Allah. Benda yang tak ada rega, tuan-tuan bagi tak ke orang? Tuan-tuan, bukan tuan-tuan saya lah, benda yang tak ada nilai lah kita bagi ke orang. Benda kita tak pakai. Dunia ni pasal apa Allah bagi kat orang kafir? Allah bagi dekat orang kafir pasal dia tak ada nilai. Macam tuan-tuan tahu benda ataupun orang minta, dia tahan boleh bagi kat aku. Ambil lah, aku pun tak pakai dah, aku pun tak guna dah. Nampak? Dunia ni tak ada nilai, tak ada guna. Nabi kata kalaulah adanya nilai di sisi Allah, dunia ni Allah tak akan bagi sikit pun seperti sayap nyamuk pada orang kafir. Jadi kita bila dapat satu orang dapat benda tak guna, kan? Tuan-tuan tengok satu orang pergi kutip sampah, tuan-tuan tak dengki. Nenek kereta nampak dia kutip sampah. Berhenti kutip tak? Biar dia seorang kutip. Adakah tuan-tuan kata lagu tu? Dia ni saka ni boleh banyak. Tunggu aku nak pergi kutip sama. Kita tak rasa apa. Pasal dia kutip benda tak berguna. Dia kutip sampah. Demikian kita kena tengok dunia tu. Orang kafir dapat biar-biar. Pasal benda tu la yanfa'. Benda tu tak kekal. Benda tu tak ada nilai di sisi Allah. Kita kena dengki kalau dia dapat akhirat. Dia dapat hidayah. Kita tengok orang bukan Islam masuk Islam, boleh hafal Quran. Hebat. Kita dengki pasal dia dapat akhirat. Itu yang sepatutnya saya menasihatkan diri saya dan mengingatkan kita semua, mudah-mudahan Allah merahmati. Kalau tuan-tuan tanya, kelepas dia masuk Islam, sehari dua hari lepas tu dia masuk Islam, semua itu backdated, orang putih panggil, dikira balik. Tuan-tuan buat baik sampai umur 60, katalah ada orang kafir buat baik, umur 70 dia masuk Islam. Dan berapa hari? Dan 3 hari. Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu mati. Jadi macam mana? Semua kebaikan dia yang bermula daripada dia buat tu dikira oleh Allah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Satu orang sahabat tanya, macam mana benda baik yang kami buat masa kami kafir? Allah kira balik. Dosa tak kira. Masuknya kamu ke dalam Islam bersama kebaikan, tetapi tidak dengan dosa. Dosa tinggal kat luar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Okey, pasal tu ada orang kata, tuan-tuan bisa dengar tak? Orang yang tak pernah sembahyang, lepas tu bila dia sembahyang, macam dia baru masuk Islam lah. Pasal tu sebahagian kata dia tak payah. Saya sebut ni bukan nak bincang bab hukum tu. Saya nak tanya qada sembahyang tu. Sebahagian orang kata tak ada qada sembahyang ni pasal dia baru masuk Islam, baru convert masuk Islam. Dia kira new chapter, buku baru. Dia tak payah qada lah. Dia kira hak yang lepas daripada tu. Itu satu pandangan, kan? Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan Allah memberkati kita dalam kuliah pagi ini, dan mudah-mudahan kita jagalah amalan kita daripada bercampur dengan syirik. Sebab kita dah Islam tu dah satu rahmat, dah satu rugi, satu untung. Kita jangan campurkan dengan syirik yang akan membatalkan amalan kita. Balik tuan-tuan boleh tambah tengok balik dalam surah-surah yang saya sebut tadi, Furqan 23, Kahfi 107, Ibrahim 18, An-Nur 39. Tuan-tuan boleh balik baca tambahan dalam tafsir-tafsir yang ada. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.